Bas, pinjam duk aku. Sekejap. Halo. Boleh dengar ke? Halo kawan-kawan. Okey ah. 1 minit lah. Okey Benz, okey. Halo. Zongsi dulu. Sekejap lagi akan mula. Benz ada, Benz dalam live. Sudah boleh mula ke Benz? Okey. Okey Benz. Baik, Assalamualaikum semua. 10 mata yang memandang. Sabah Maghrib Benz. Sabah baru selesai menunaikan fardu Maghrib. Okey, Assalamualaikum semua. Kawan-kawan, boleh kongsi ya. So malam ni terima kasih kepada Kuliah Buku dengan apa nama, Diskusi Borneo untuk bagi ruang untuk berkongsi lah untuk malam ini. Jadi minta maaf tekak kering sikit. Jadi untuk malam ni saya akan bercakap pasal warga asing di Sabah lah. Cuma disclaimernya awal-awal, perbincangan ini tidak terlalu akademik, dan tidak terlalu bersentuhan, tidak terlalu menyentuh hal-hal struktural, hal-hal teknikal lah. Sebab bila kita cakap tentang warga asing, dan kalau tengok tajuk pun menyelongkar prejudis dan seputar isu dokumentasi,
So dokumentasi kita semua maklum dia hal-hal teknikal, dan lari macam mana pun kita akan bersentuhan dengan perbincangan politik jugalah. Cuma disclaimer awalnya, kita tidak akan menuju ke situ sungguh-sungguh. Barangkali kita akan menuju manja-manja saja. Jadi pertama pasal warga asing. Sebenarnya tajuk ni bila saudari Kia minta untuk bentang, saya bagi tajuk ni. Sebenarnya tajuk ini esei yang saya hantar kepada New Naratif, tapi tidak berkesempatan untuk dimuat naik sebab saya hantar untuk kategori pelaporan, journalism. Jadi tulisan ini sebenarnya tidak bersifat pelaporan, tidak bersifat journalism, cuma bersifat esei lah, mutu akademik lah katanya. Tapi saya pun bukan ahli akademik lah. Jadi bagus juga walaupun tulisan ini tidak dapat disebarkan, boleh dikongsikan di sini lah. Okay, so memang tajuk ni memang tajuk esei aku lah. Okay, baik. Pertama sekali bila kita cakap pasal warga asing, sebelum tu minta maaf banyak kepada penganjur sebab saya ada benda perlu dibuat selepas ini. Jadi saya minta izin dengan penganjur semalam tadi untuk buat sehingga pukul 8. Jadi kawan-kawan yang ada soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tidak boleh jawab, saya cakap tidak boleh jawab lah. Boleh tanya saya terus. Maksudnya kita tidak perlu tunggu sesi berakhir lah. Okay, boleh tanya saja terus lah. So pertama sekali bila kita cakap tentang warga asing ni, kita sebenarnya sedang bercakap tentang isu politik sebenarnya. Kita juga sedang bercakap tentang isu ekonomi, isu nombor, angka. Dan yang paling besar, saya fikir barangkali kalau kita bercakap tentang warga asing di Sabah atau warga asing di Malaysia, ada banyak spektrum-spektrum yang boleh dikembangkan dalam perbincangan itu. Cuma yang menariknya tentang Sabah adalah barangkali kita boleh sentuh tentang keselamatan ataupun security lah. Itu kemudian saya sebutlah keselamatan dan kedaulatan. Baik, kenapa saya sebut warga asing isu politik? Sebab warga asing ini bersangkut, kenapa dia boleh jadi asing kan? Kenapa dia boleh asing? Kenapa boleh stranger? Kenapa hal ini terlalu kalut di Sabah? Okay? Ya betul, Sabah tidak berkongsi pengalaman dengan semenanjung Malaysia. Di Sabah tidak ada Rohingya. Okay? Di Sabah tidak wujud stigma anti Rohingya. Tapi untuk bersikap adil, di mana-mana tempat pun kita berhadapan dengan kelompok pemikiran yang kita tidak sebut dia sebagai rasis barangkali, tapi kita sebut sebagai etnosentrik. Okay? Setiap yang asing itu mengancam. Setiap yang asing itu mengancam kita. Ataupun kalau kau asing, kau mengancam aku. Kalau kumpulanmu asing, kumpulanmu mengancam aku. Kalau etnikmu asing, etnikmu mengancam aku lah. So sebab itu di awal tadi saya sebut benda yang menarik untuk dilihat pada isu ini adalah keselamatan. Keselamatan pada sisi barangkali ancaman kepada kaum yang berada di situ. Cuma perbincangan ni agak inilah. Baik. Kenapa politik? Sebab warga asing dia menjadi asing apabila tidak ada dokumentasi. Itu indikator. Itu indikator kita lah. Kita cakap dia warga asing, saya tempatan sebab saya ada dokumen lah, ataupun surat menyurat. Ataupun kalau di Sabah ini, kalau kita turun ke lapangan, komuniti-komuniti yang dipanggil warga asing ini, yang kemudian saya akan bincang lah terma-termanya. Mereka ini kalau ditanya, dia tidak sebut saya tiada dokumen, dia sebut saya tiada keterangan. Saya tiada keterangan. Bila kita buat kajian ataupun kita ambil sampel data daripada lapangan, kebanyakan yang sebut begitulah keterangan. Okey. Jadi maksudnya seakan-akan tidak ada yang terang, tidak ada yang jelas tentangnya. Okey. Jadi yang jelas itu, yang muluk-muluk indah itu hanya orang tempatan. Seakan-akan begitulah. Okey. Jadi isu politiknya adalah dokumentasi itu tidak dapat diselesaikan, walaupun sebenarnya benda ini sudah mencecah 5 dekad. Sudah terlalu lama. Bagi sebuah negeri yang kerajaannya bertukar-tukar sangat banyak kali. Okay? Jadi ini sesuatu yang pelik lah. Okay? Walaupun kita sudah nampak pada sisi politiknya dia seakan-akan dipolitisize, dia dipolitikkan.
Sebab itu peralihan mana-mana tampuk pemerintahan pun tidak ada satu pemerintahan pun yang ada kehendak politik ataupun political will untuk menyelesaikan isu ini, sedangkan isu ini berada dalam gelanggang struktural, gelanggang pemerintah. Okey. Adapun di pihak CSO, di pihak masyarakat sivil, di pihak NGO ataupun aktivis-aktivis bebas, kita yang mampu empowerment. Adapun policy maker lah yang boleh menentukan bagaimana sebenarnya menyelesaikan isu warga asing yang sangat berlambak, sangat ramai. Okey. Kenapa saya sebut isu ekonomi? Sebab warga asing juga perlu dilihat dari sudut kuasa ekonominya di Sabah. Saya bagi contoh, kalau kita pergi ke pantai barat ataupun kita pergi ke pantai timur, kita nampak tenaga-tenaga yang dikerahkan ini yang kita panggil sebagai warga asing lah. Okay? Dia kalau macam kawan-kawan yang daripada Semenanjung barangkali agak sedikit beda, agak sedikit sukar untuk identify, mengenal pasti yang mana satu asing, yang mana satu tidak asing kalau pergi Sabah. Tapi kalau di Sabah ni kita boleh tahu. Okay? Kita boleh nampak. Okay? Kalau macam suku Kadazan, dari muka saja pun boleh tahu macam mana Kadazan kan. Kalau suku Sungai, ini bukan stereotype ataupun pembunuhan karakter kah, bukan. Di Sabah ini kita memang sudah berasimilasi, okey. Rumpun etnik yang banyak, lebih daripada 60, dan sub-etnik yang banyak. Jadi kita sudah terbiasa, kita hidup bersama-sama yang lain, kita memang kerja sama-sama, hidup sama-sama, cari makan sama-sama. Jadi benda itu senang dikenal pasti. Jadi kalau kita di Sabah ini kita nampak tenaga-tenaga buruh yang dikerah ini sebenarnya yang ramainya itu adalah buruh itu daripada golongan migran ataupun migran tanpa menghurainya secara spesifik. Saya sebut sini sebagai warga asing. Nah, sebab hanya perkataan warga asing ataupun parti yang ada dalam kamus government, kamus kerajaan. Tidak kiralah state government kah, tidak kiralah federal kah, sama saja. Okay? Itu yang difahami oleh KDN. Jadi ekonomi itu sebenarnya pada satu sisi barangkali kalau tidak keterlaluan disebut sebagai sumbangan warga asing ini dalam pembangunan ekonomi di Sabah. Dan dalam masa yang sama, bentuk-bentuk ekonomi yang dijalankan oleh warga-warga ini adalah bentuk ekonomi yang menjadi keperluan asas orang Sabah. Misalnya saya sebut yang sanggup duduk di tepi jalan menjual sayur, berhujan panas, itu kebanyakannya warga asing kan. Kalau di setengah tempat lah, di setengah tempat. Barangkali siapa-siapa yang pernah pergi Sempurna, okey. Tapi warga asing saya sebut awal-awal lah. Saya risau bila saya sebut awal-awal warga asing sini, kawan-kawan kita yang biasa di Sabah barangkali dia fikir saya maksudkan adalah semua ini warga asing. Tidak. Perkataan warga asing ini pun boleh diperdebatkan lagi lah. Saya ada poin seterusnya nantilah. Okay. So itu adalah tentang ekonomi warga asing. Nah, seterusnya yang saya sebut sebagai keselamatan adalah ketika Sabah ini sedang dikelilingi oleh laut-laut yang besar. Okay. Laut Sulu, Laut Celebes, okay, di bahagian timur ataupun di bahagian tenggara, kemudian Laut Cina Selatan. Jadi ada berlaku perdagangan, ada berlaku aktiviti ekonomi yang bersifat antarabangsa. Okay? Ada berlaku perebutan kuasa, mempertahankan teritori, mempertahankan wilayah. Ada yang mau jadi tycoon, ada yang mau jadi tauke di setiap laluan-laluan ini. Jadi keselamatan ini satu perbincangan yang sebenarnya besar lah, tapi perbincangan ini tidak menyentuh khusus keselamatan pada sisi ancaman kepada Sabah, walaupun sekarang ini agak hangat perbincangan tentang Sabah Claim Sabah Claim, yang mana sebenarnya kelompok ini sudah lama wujud sebenarnya. Orang kita saja yang tidak terlalu diuar-uarkan tentangnya. Di Sabah ini sendiri ada yang dipanggil sebagai Sabah Claim Society. Boleh search lah Sabah Claim Society, dan pemikir-pemikirnya antarabangsa. Dan rumus-rumus itu datang daripada Filipina lah. So tuntutan ke atas Sabah ini tidak sesuatu yang aneh ataupun bukan sesuatu yang pelik. Cuma dia akan hadir apabila politik Sabah sedang tidak kukuh ataupun sedang rapuh. Okay?
Jadi ini tentang kedaulatan dan keselamatan lah bila kita sebut tentang warga asing. Okey. Okey, baik. Itu poin yang pertama lah aku mau cakap lah pasal politik, ekonomi dan keselamatan bersangkut hal warga asing di Sabah. Ini di Sabah saja, walaupun walaupun sesi kuliah ini tentang Borneo, saya tidak mewakili Sarawak untuk perbincangan warga asing lah. Saya sebut warga asing di Sabah. Seterusnya, apabila kita membaca tentang kelas. Kelas di sini adalah kelas atasan, kelas bawah lah. Bila kita sebut pasal kelas bawah, sebenarnya di Sabah ni agak kritikal. Sebab barangkali perbincangan tentang kelas di kawasan ini, misalnya Semenanjung, kawan-kawan kita yang memihak kepada pekerja, nasib-nasib pekerja, sesetengahnya ada yang menang kes, ataupun sesetengahnya ada yang dapat memihak kepada pekerja sehingga menang, sehingga dapat dibela. Tapi di Sabah ini, bila kita cakap tentang pekerjanya bukan sahaja pekerja, bahkan dia sangat berpotensi tinggi untuk jadi seorang yang tanpa kerja. Dan masalah yang paling utama adalah sudah dia tanpa kerja, dia jadi tanpa dokumen. Dia tanpa kerja, tanpa dokumen. Kita mau baca macam mana tau? Okey. Kelas itu bersangkutnya tentang ekonomi tadilah. Okey. Kelas bawah yang kita nampak bacaan kelas kita di Sabah adalah bila dia tanpa kerja, kebanyakannya mesti tanpa dokumen. Okey. So, tanpa dokumen itu sendiri telah menafikan hak-hak yang besar, hak-hak asasi yang banyak, dan khususnya tentang kerja lah. Sebab itu ada perbincangan tentang aktiviti ekonomi warga ini kan, bagaimana bentuk aktiviti sekiranya mereka berada di pesisir ni pantai timur Sabah lah, okey, daripada kawasan S-Zone lah, Sandakan, Tawau, Sampurna, Lahad Datu. So yang dekat-dekat, yang pesisir ini, yang dekat laut ini, ke laut. Di pantai barat ini berada di Pekan pun di pantai barat hanya beberapa yang memiliki kota-kota yang besar, misalnya Kota Kinabalu, okey, Penampang mungkin, tapi yang lain-lain itu pekan-pekan kecil sahajalah. Jadi aktiviti ekonomi pun dalam keadaan tanpa dokumen, dalam keadaan mereka itu asing, dalam keadaan mereka itu sendiri ada komitmen yang perlu dijaga, ada keluarga yang perlu dibagi makan, dan mereka sedang berhadapan dengan satu situasi yang mana ibarat kita duduk dalam rumah yang bukan rumah kita, dicakap bukan rumah kita, kemudian mau keluar rumah pun kita akan dimarah. Okey, dorang duduk dalam situasi begitulah. Okey. Mereka duduk dalam situasi begitu. Sebab itu warga asing yang saya maksudkan kemudian ya, sebab warga asing itu satu terma yang umum, harus diperdebatkan ya, harus dipecah-pecahkan. Tidak boleh hanya perkataan warga asing. So itu tentang mereka sebagai kelas bawah lah. Dan seterusnya saya mau sentuh adalah warga asing ini dalam kalangannya yang dipanggil sebagai parti lah. Parti ini yang paling popular sekali di Malaysia lah, dan yang sangat popular di Sabah. Setiap kurun, okey, setiap masa, setiap saat perbincangan tentang parti di media-media tempatan ataupun kalangan-kalangan saitro di Sabah ini ada perbincangan yang sangat popular. So parti ini adalah pendatang asing tanpa izin lah. Kita memang jelas pendatang asing tanpa izin. Adapun satu lagi dipanggil sebagai pendatang asing dengan izin. Makna kata dari sudut authority define by authority lah. So dia masuk dalam keadaan legal. Okey, dia masuk barangkali ada pas kerja, okey, dapat jaminan company, dapat jaminan syarikat. Adapun parti yang dimaksudkan sebagai pendatang asing tanpa izin ini, laluannya itu, route-nya itu dipanggil sebagai laluan tikus lah. Dia masuk barangkali sebab ada keluarga di Sabah. Dia masuk barangkali sebab aktiviti ekonominya buntu di selatan Filipina ataupun di bahagian Holo, di bahagian Sulu, Tawi-Tawi. Okey. Ataupun dia masuk sebab ada beberapa hal. Ada pull factor. Itu yang saya sentuh kemudian lah. Cuma yang perlu kita jelaskan sini, padi berbeza. Pendatang asing tanpa izin, pendatang asing dengan izin, ini beza. Okey? Kita bila dengar, kita baca media, kita macam seakan-akan yang ada hanya parti. Yang wujud hanya parti.
tidak ada padi. Padi ada. Okey, pati pun ada. Okey, itu pertamalah pati dengan padi lah. Dan seterusnya di Sabah ini juga ada golongan yang dipanggil sebagai pelarian. Okey. Saya dalam tulisan warga asing menyongkar prejudis dan seputar isu dokumentasi ini, saya menyebut pati dan padi ini sebagai orang yang datang. Orang yang datang. Mana kata datang ke Sabah lah. Adapun pelarian adalah orang yang lari. Saya sebut dia dalam naratif yang demikian lah. Saya cuba menggambarkan orang yang datang dengan orang yang lari. So pelarian ini sebenarnya sah. Pelarian di Sabah sah. Okey. Bukan kebanyakan, majoriti pelarian di sini memegang PAS IMM 13. IMM 13 yang mana sebelum IMM 13 pada tahun 1972 dulu dia dipanggil HIF 22. Okey, kemudian diubah. Okey. Kita maklum di Sabah pun berlaku banyak pertukaran tampuk pemerintahan. Maka hal-hal seperti ini sentiasa berubah. Jadi daripada HIF 22 kepada IMM 13 dan IMM 13 masih dipegang sehingga hari ini. Siapa yang pegang? Pelarian ataupun refugees yang lari daripada selatan Filipina sekitar 70s dulu, tahun 70-an sebab konflik perang. Okey, dia masuk di sini, dia masuk Sabah mengiktiraf dia sebagai pelarian, kemudian diwujudkan beberapa skim penempatan khas. Di Sabah ni ada beberapa skim penempatan khas. Saya duduk di Sandakan. Di Sandakan saja ada 2 lah. Okey, di Kampung Bahagia. Kalau saya tidak silap lah, tolong betulkan. Di satu nama Kampung Bahagia lah. Itu sebenarnya skim penempatan khas. Satu lagi di Pulau Jampiras. Okey. So bila dia skim penempatan khas, automatically tanah itu di bawah jagaan MKN. Majlis Keselamatan Negara lah. Okey. Dan refugees ini haknya agak dijaga sebab kalau kita pergi ke tempat-tempat skim penempatan khas yang saya sebut itu, yang disediakan untuk refugees itu, biasanya ada ALC. Biasanya ada Alternative Learning Center lah, pusat pembelajaran alternatif yang mana atas inisiatif MKN dan kerjasama dengan UNICEF. Tapi saya tidak nafikan juga ada skim penempatan khas, tidak ada ALC lah. Kalau skim penempatan khas yang di daerah saya, di Sandakan, memang ada ALC. Memang kerjasama dengan UNICEF lah. So, dari sudut barangkali kalau kita tidak bercakap tentang hak pendidikan secara formal, tapi ada akses kepada pendidikan lah yang kita panggil sebagai yang alternatif lah. Okey. So pelarian yang memegang PAS MM13 yang berada di Sabah sekarang, yang jumlahnya bukan juga sedikit lah. Okey. Mereka ini valid, mereka ini sah, diiktiraf oleh UNHCR lah. Okey. So baru saya belum sebut lagi tentang term yang lain. Antara parti dengan pelarian pun kita tidak mampu bezakan. Okey. Bagi kita yang pegang PAS MM13 yang tidak pakai IC biru pun parti. So ini satu masalah yang besar lah. Terma-terma ataupun definisi ini tidak diselongkar dengan serius oleh siapa-siapa saja. Pembuat polisi, okey. Kalau ahli akademik barangkali benda ini antara topik yang diperbahaskan. Di ground, di lapangan juga. Benda ini bukan sesuatu yang penting untuk didefinisikan. Padahal pada pandangan saya lah, pada pandangan saya secara pribadi, bukan mewakili organisasi saya, bagi saya definisi itu harus utama dahulu. Sebelum kita bercakap tentang hak si ini, kita kena bercakap tentang definisi dahulu kan. Itu tentang orang yang datang dan orang yang lari lah. Memudahkan kawan-kawan yang barangkali tidak berapa faham tentang masalah di Sabah. Kita pun faham Sabah ini seakan-akan 3/4 kan, Semenanjung Malaysia agak panjang juga. Okey. Jadi seterusnya yang disebut sebagai tanpa dokumen. Ada komuniti dipanggil sebagai tanpa dokumen. Okey, tanpa dokumen boleh jadi parti, boleh jadi tempatan. Kenapa pula tempatan, orang tempatan, lokal, bumi putra boleh jadi tanpa dokumen? Kenapa pula? Sebab di Sabah ini banyak orang-orang bumi putra ataupun tempatan berada di pedalaman. Akses kepada dokumentasi ataupun akses kepada JPN lah kita sebut kalau di Sabah, Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, untuk mengurus dokumentasi itu sukar. Di pedalaman, di pulau-pulau yang sukar. Okey. Jadi benda ini jadi halangan. Sebab itu kalau di Sabah ini ada pula istilahnya tanpa dokumen warga negara, tanpa dokumen bukan warga negara. So ada pula begitu kan. Dia macam kalut kan, dia macam kecoh. Padi, pelarian.
kemudian tanpa dokumen, kemudian ada yang kita sebut sebagai tanpa negara lagi. So, ada terma yang banyak, tidak di-identify sungguh-sungguh, tidak ditetapkan. Kita tidak memilih yang mana satu kita mahu berpihak, yang mana satu kita mahu bebaskan, atau yang mana satu sebenarnya yang membawa kepada ancaman. Kita membakulkannya untuk sebagai satu terma semua parti. So ini prejudis yang sangat agung, prejudis yang agung itu terma yang ngam lah. Prejudis melampau-lampau, prejudis yang melampau-lampau. Sedangkan golongan-golongan ini ada kategorinya, tapi kita membakulkannya, kita panggil satu parti lah. So yang barangkali kawan-kawan juga menyebut tentang, biasa dengar tentang stateless lah, ataupun tanpa negara di Sabah. Kenapa pula ada tanpa dokumen yang bukan lokal, ataupun tanpa negara? Kenapa boleh ada tanpa negara? Kalau kawan-kawan perasan, saya sebut tentang pelarian tau. Orang yang lari tau. So bila kita sebut tentang pelarian, dia ni tahun berapa di sini? Pelarian ni tahun berapa? 70s. Okay? 70s dan awal-awal 80s. Okay? So bila dia masuk ke sini, kemudian dia beranak pinak. Okay? Dia bukan masuk dalam keadaan dia perlu hanya tempoh masa sebentar sahaja ataupun 2-3 tahun sahaja. PAS MM13 yang diberikan kepada pelarian ini perlu diperbaharui setiap 1 tahun. Okey? Yang mana dulu ini dikenal sebagai PAS pelarian ataupun refugee pass. Nah, kemudian diubah statusnya kepada social visit. Social visit. Sekarang statusnya social visit lah. Okey? So diorang datang, kemudian beranak pinak, berkeluarga. Okey, berkeluarga. Kemudian generasi kedua, generasi ketiga dan generasi keempat dan generasi seterusnya ini sedang mengalami masalah dokumentasi yang hakiki, masalah dokumentasi yang tidak mampu diselesaikan. Sebab apa? Sebab PAS MM13 yang dibagi kepada generasi pertama yang masuk ke Sabah ini tidak memanfaatkan anak-anak. Tidak memanfaatkan anak-anak. Bila mereka beranak pinak, berada di Sabah pada tempoh yang lama, MM13 itu tidak berpihak kepada anak-anak. Kemudian, anak-anak ini lahir dalam keadaan tidak tahu apa salahnya. Keluar-keluar sudah di langit biru Sabah. Bila dia keluar langit biru Sabah, kawan-kawannya yang tempatan cakap, orang Filipin kau. Saya fikir hal ini masalah yang besar. Sebab bagaimana pula lahir di Sabah, dia orang Filipin. Kalau dia bercakap, nenek moyangmu Filipin. Iya, neneknya Filipin. Tapi sebagai pelarian di Sabah. Tapi anak itu lahir di sini. Lahir di Sabah lah. So, sesetengah pendapat mengatakan, bahkan anak-anak ini sesuai diberi berhak, bukan sesuai berhak diberikan MyPR. Lahir di Sabah. Okay? So, itulah wujudnya terma stateless tanpa negara. Kemudian yang tanpa negara ni yang jadi kalut. Tanpa negara ni, terma ini selalu disebut-sebut oleh UNICEF juga atau UNHCR, badan-badan antarabangsa, badan-badan hak asasi antarabangsa. Cuma bila sampai kepada stateless di Sabah, dia jadi macam mana mau selesaikan? Dia jadi macam gitulah. So stateless di Sabah ini dia jadi keruh, so dia makin keruh. Dan tidak ada satu pun alternatif yang saya boleh cakap boleh ditawarkan oleh mereka-mereka yang pegang polisi lah, ataupun mereka-mereka yang berkepentingan, stakeholder. Stakeholder pada makna saya tidak menyalahkan NGO lah. NGO buat kerja. Okay, NGO cuba faham masalah ini dari sudut grassroots. Cuba faham masalah ini di lapangan, duduk di lapangan. Okay, so jelas tentang terma. So 727. Tentang terma itu jelas. Okay, kita ada parti, kita ada padi, kita ada orang yang lari, orang yang datang. Kita ada tanpa dokumen lokal, tanpa dokumen non-lokal. Dan kita ada undocumented, tanpa dokumen, tanpa negara lah. Dan sesetengah aktivis agak berbeza dalam hal ini. Ada sesetengah yang menggelar stateless itu sebagai undocumented. Ada setengah yang menggelar undocumented sebagai stateless. Saya kira ini perbincangan harus dikecilkan dan dibawa ke gelanggang aktivis sajalah. Dia jadi keliru, kan? Dia jadi kacau bila kita bawa dia ke diskurs-diskurs yang besar. Sedangkan hal itu hanya hal-hal pendefinisian. Walaupun saya berpandangan hal pendefinisian harus jelas dahulu sebelum kita pergi jauh. Baik, bila sebut pasal warga asing, dia ada 2 faktor lah yang kita panggil sebagai pull factor ataupun push factor. Kenapa warga asing ataupun parti ni, ataupun padi atau siapa-siapa lah terma-terma yang kita sebut tadi, kenapa dia mahu masuk ke Sabah?
Sebab kenapa dia masuk Sabah? Ada satu kajian, Center of Humanitarian Dialogue. Saya terlibat secara langsung. Kita cuba bertanya lah, kenapa sahabat-sahabat kita ini ada di Sabah? Kenapa lebih memilih ke Sabah? Sebenarnya kita pun tidak jelas. Bila kita tanya dia, sudah lama ke di Sabah? Dia cakap, sudah lama. Bagaimana kita mau pastikan? Barangkali dia baru sampai semalam. Ataupun barangkali dia baru sampai tadi pagi. Cuma untuk memastikan dia baru sampai ataupun dia sudah lama, itu bukan isu lah. Okay? Tapi bila kita tanya, kenapa ke Sabah? Sebab ada pull factor, peluang pekerjaan di sini. Kita cakaplah peluang pekerjaan apa kan? Kau pun kena kejar-kejar oleh Eskom kan? Kena kejar-kejar oleh immigration kan? Naik Black Maria, kena hantar semula, kena deport pula. Dia kata macam sekurang-kurangnya ada kerja di kampung. Ada kerja-kerja di kampung, walaupun mereka ini tidaklah pergi ke pekan-pekan kecil. Bahkan kalau di pantai timur ini ada setengah kampung, bukan setengah lah, saya boleh cakap kebanyakan kampung lah di pantai timur ini, keluar ke pekan-pekan kecil pun dia jadi macam rumit. Dia jadi macam rumit lah. Saudara Haras, hapuskan parti. Ya saudara, hapuskan. So kita kena lihat pada sisi kenapa dia masuk. Okay? Ada setengahnya menjawab peluang pekerjaan, ada setengahnya menjawab keselamatan di selatan Filipina ataupun keselamatan di bahagian Sulu. Okay? So kita maklum antara di sana kumpulan-kumpulan pecahan kepada ISIS ataupun pengganas dipanggil sebagai Abu Sayyaf. Mereka tidak mewakili seluruh etnik yang berada di Sulu. Itu kita kena jelas dulu. Abu Sayyaf ataupun kumpulan pengganas yang buat kerja kidnap for ransom ini, KFR ini, menculik, potong kepala, minta duit, dia tidak mewakili suku kaum yang ada di Sulu. Itu kena jelas dulu. Itu masalah besar bila kita kaitkan. Okay? So ada push factornya. Masalah keselamatan di selatan Filipina, masalah ancaman di sana, senjata api dipakai secara berleluasa, belum sebut tentang pertarungan mempertahankan ekonomi, pergaduhan dalam kelompok yang kecil pun boleh terdedah kepada menggunakan senjata lah. So ini antara masalah push factor, yang masalah sebab dia boleh keluar, dan pull factor kenapa dia boleh masuk sini, apa yang menarik dia masuk sini lah. So benda ni kena dipanjang-panjangkan. Saya fikir tidak sesuai untuk dibincang di sini secara rinci lah. Seterusnya, saya melihat masalah warga asing lah secara umum, walaupun saya berpandangan terma-terma tadi itu harus diselesaikan dahulu. Di Sabah ini dipolitikkan ataupun politisize. Siapa politik kan ahli politik lah, tidak kira mana-mana parti pun. Okay? Cuma yang perlu kita lihat di sini adalah warga asing, parti, padi, pelarian, stateless, undocumented, semua ini bukan voters, bukan pengundi. Okay? So tidak ada kehendak politik daripada parti-parti politik ataupun daripada ahli politik, walaupun kita memang tidak bergantung dengan mereka untuk menyelesaikan masalah inilah. Tidak ada kehendak yang sungguh-sungguh, kehendak main-main ada. Mekanisme yang tidak jelas. Yang saya boleh sebut pasal PSS di Sabah pernah digemparkan lah beberapa, saya fikir setahun yang lalu pernah digemparkan tentang warga asing ini cuba diselaraskan atau cuba diseragamkan dokumennya, kemudian diberikan kepada 100 ribu plus minus jumlah warga asing yang cuba diselaraskan dokumennya, diberikan satu pas, dia dipanggil sebagai pas sementara Sabah ataupun PSS lah. Usul ini dibawa oleh Warisan, yang mana kerajaan negeri Sabah sekarang insya-Allah akan datang mungkin, dan dibawa usul cadangan itu, kemudian dapat bantahan, okay, dapat kritikan, okay, daripada kawan-kawan kita yang barangkali kita boleh panggil sebagai political di belah pantai barat lah, okay, dapat bantahan. Kemudian ketika itu hangat pula benda itu digunakan sebagai bahan kempen untuk PRK Kimanis. Kemudian Kimanis, Warisan kalah di Kimanis. Kemudian tantangan yang hebat daripada NGO yang dipanggil Sorak Sabah, yang mana Sorak Sabah itu pun digerakkan oleh penggerak-penggerak daripada satu parti politik tempatan yang dipanggil sebagai SAPP, yang dipimpin oleh Yong Teck Lee lah. Okay? So akhirnya beberapa hari selepas PRK Kimanis Warisan kalah, PSS ini ditarik. Saya tidak melihat pada sisi betapa rancunya, betapa kacaunya
strategi politik kekuasaan. Saya tidak melihat dari sudut itu. Saya melihat dari sudut apabila PSS mula diusulkan ketika itu, ianya jadi bahan bualan di pantai timur Sabah. Sebab yang kita panggil sebagai sokol warga asing ini, padi pelarian ini, pemegang-pemegang M13 yang boleh dapat PSS ni, PSS bukan IC ya, boleh dapat PSS ini, dia sudah mula gembira di pantai timur ini. Sebab saya boleh sebut satunya, PSS dia lebih mudah daripada MM13, PAS yang dibagi kepada refugee pada tahun 70s. PSS hanya perlu diperbaharui 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Okey. Jadi orang-orang ini yang aktiviti ekonominya pun daily basis ini, pendapatan yang bersifat harian ini tidak perlu terlampau susah untuk fikir. Adapun bila dia terus pegang MM13, setiap tahun dia kena renew. Dia renew dalam sekitar RM90 lebih lah, kalau aku tak silap lah. Kena tanya kawan-kawan lain lah. Okay. Dia renew dari sekitar 90, ada yang 100 kalau tak silap. So, bila dia pegang PSS, dia 3 tahun. Okay. Cuma masalahnya PSS ketika itu, mekanismenya tidak jelas. Mekanisme tidak jelas. Adakah PSS seperti MM13 tidak mampu memanfaatkan anak-anak? Apa pula kebaikannya kepada anak-anak? So, benar-benar mekanisme. Okay. Sebab itu saya sebut tadi, kehendak politik yang sungguh-sungguh, kehendak politik yang main-main. Okey, sebab benda begini mana boleh dipermain-mainkan. Okey. Dan seterusnya saya sebut tentang ancaman lah di awal tadi. Okey. Sesetengahnya di Sabah, kenapa perbincangan warga asing menjadi hangat? Sebab terdapat kelompok-kelompok yang merasakan dia akan mendapat ancaman dari sudut hak. Okey. Sabah sebagai teritori ini akan dirampas. Dia begitu. Kita akan merempat di negeri sendiri kan. Walaupun hal itu saya tidak nafikan, barangkali berlaku atau tidak berlaku, tapi sebenarnya ianya satu perbincangan lah. Bagi saya secara peribadi, secara neutralnya, menghormatilah pandangan itu. Cuma masalahnya bila hal itu, dia macam warga asing adalah orang yang asing. Saya ada orang yang asal. Okay? Saya orang yang asli. Kemudian dalam kalangan warga asing, misalnya kalau kita sebut satu suku yang kalau kita pernah dengar kawan-kawan di Semenanjung sebagai Suluk ataupun Tausug. Tausugnya adalah orang Suluk lah. Okey. Tau tu orang lah. Sug tu Suluk lah. Okey. So Tausug ini antara orang asal di bahagian pantai, di bahagian pesisir, di pantai timur ini. Okey. Begitu juga Bajau. Okey. Ada Bajau yang dipanggil Bajau Sama. Okey. Jadi sebenarnya apabila kita melihat warga asing ataupun padi pelarian semua ini menisbahkannya dengan kaum dan etnik, dia jadi problem. Sebab kalau kita nisbahkan dia dengan kaum dan etnik, ada kaum-kaum etnik yang hari ini diorang pelarian, hari ini mereka ini undocumented, tapi sebenarnya kaum etniknya itu memang orang asal di Sabah ini. Saya tiada masalah tentang orang asal, dan saya ada banyak kawan-kawan orang asal yang fight for hak orang asal. Tapi saya masalah dengan orang asal yang memalsukan orang lain. Bila orang asli yang memalsukan, bila dia cakap dia asli, ada yang palsu. Bila dia cakap ada yang original, ada yang fake. So, benda ni sangat masalah lah. Okay? Dia kalau nampak sentimennya dari sudut kaum, tapi sebenarnya kalau kita pergi kepada rinci, kita nampak dia tentang ancaman keselamatan. Dia mula tercabar. Okay? Dia mula tercabar lah. Okey, saya tidak pergi jauh dari sudut itu. Barangkali kawan-kawan yang berminat boleh melihat sendiri di lapangan. Sebab tulisan, pembacaan dan ungkapan seperti ini tidak mampu difahami. Mungkin kita kena duduk dengan komuniti itulah. Okey, seterusnya bila saya sebut tentang keselamatan, saya ada sedikit kegusaran lah. Sebab di Sabah, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Sabahan dan bukan Sabahan, sebab ada Sabahan yang tidak tahu. Selepas pencerobohan Tan Duo di Lahad Datu, kerajaan Malaysia mewujudkan satu unit ataupun satu pasukan keselamatan untuk perairan di Sabah lah, yang dipanggil sebagai Eskom. Eskom hanya kerjanya untuk jaga keselamatan di bahagian pantai timur. Ini pasca pencerobohan Tan Duo dululah di Lahad Datu. Tentang pencerobohan itu saya tidak sentuh lah. Okay? So Eskom sejak bertahun-tahun lamanya itu, setiap 2 minggu sekali dalam sebulan, setiap 2 minggu Eskom akan arahkan satu perintah berkurung ataupun curfew di kawasan S-Zone yang meliputi Kudat sampai ke Tawau. Okey, S-Zone ini adalah kawasan-kawasan Eskom lah. Dinamakan sebagai S-Zone. So, perintah berkurung itu hanya valid di perairan.
Okey, perintah berkurung itu hanya valid di perairan, hanya terpakai untuk para nelayan. Itu pun tidak boleh keluar memancing ataupun menangkap ikan pada masa-masa tertentu sahaja. Tapi masalah yang sekarang adalah ada satu miscommunication. Apabila setiap kali pengumuman setiap 2 minggu, daripada Eskom ini tentang kawalan keselamatan ataupun arahan perintah berkurung di perairan, orang Sabah pun tidak faham. Dia fikir, oh, perintah berkurung, kita mahu diculik, ada penculik mahu datang, mahu potong kepala kita. Saya fikir kalau orang Sabah pun masih ramai yang tidak faham tentang perintah berkurung itu, apatah lagi kawan-kawan kita di luar Sabah. Kadang-kadang saya sendiri pun secara peribadi, kawan-kawan di luar Sabah, dia pergi chat lah, Rin, macam mana di Sabah? Saya nampak ada perintah berkurung. Saya beritahu perintah berkurung ini satu benda yang biasa, sudah bertahun-tahun, setiap 2 minggu sekali. So miscommunication daripada pasukan keselamatan di Sabah kepada orang awam, saya fikir benda yang perlu diperhatikan betul-betul. Saya harap yang menonton ini kemudian live ini tersebar dalam kalangan policy maker untuk state government. Tolong jelaskan betul-betul. Sebab di pantai timur Sabah ketika ini sedang tular satu benda yang sangat tidak logik dan hanya untuk menakut-nakutkan, iaitu pemotong kepala ataupun yang dipanggil di Sabah sebagai pengait lah. So benda ini sangat tidak masuk akal. Dan pengait di Sabah ini dikaitkan kepada orang Bangla ataupun dipanggil sebagai orang hitam, ataupun bila kita sebut orang Bangla equal to orang hitam, equal to orang asing juga sebenarnya. Okey, equal to orang asing juga sebenarnya. So bila kita cakap begitu, bila kita analisis, di Sabah bukan tempat Bangladesh, bukan tempat orang Bangla, bahkan kuantiti Bangla di sini boleh kira pakai 10 jari saja. Yang ramai sini Pakistan. So sebenarnya siapa yang cuba menakut-nakutkan ini? Okey, dan orang yang menakut-nakutkan ini dia hadir sebagai wira politik ataupun dia hadir ataupun tujuan untuk menakut-nakutkan ini untuk membagi ancaman kepada penduduk Sabah. Okey? Sebab apabila tular benda-benda begini, berita-berita tentang hal keselamatan di Sabah yang tidak jelas, dia jadi masalah apabila dalam masa yang sama tuntutan kepada Sabah oleh Filipin masih berjalan. So orang Sabah dia rasa macam sedang terancam, kan? Adakah trauma pencerobohan Tan Dua masih belum selesai? Pencerobohan Tan Dua punya trauma masih belum hilang, okey, daripada pemikiran masyarakat, bukan sekadar penduduk ataupun masyarakat Lahad Datu, semua masyarakat Sabah. Permasalahan tentang pencerobohan Tan Dua, sejarah pencerobohan Tan Dua itu masih belum selesai. So saya fikir benda-benda beginilah yang perlu dijelaskan. Kemudian antara prejudis yang boleh disentuh di sini adalah kita menisbahkan kriminal itu dengan kaumnya. Saya sebut di sini. Sebab saya agak sedikit bermasalah dengan media-media tempatan di Sabah lah. Bukan semua lah, setengahnya. Apabila membuat pelaporan tentang kriminal, okey, fish bombing, okey, bom ikan di laut, ataupun bawa syabu, ataupun curi kedai emas, sesetengahnya melaporkan berdasarkan kaum. Misalnya saya sebut dia punya title utama berita. Bajau laut didapati membawa masuk 1.3 gram syabu. So apa sebenarnya tujuan untuk sebut bajau laut itu? Apakah kriminal membawa syabu itu hanya bajau laut yang buat? So pemomokan media tempatan yang membuat kerja memomokan ini yang memang tidak menyelesaikan masalah lah warga asing di Sabah. So ini satu problem lah. Kawan-kawan media yang tidak pandai tulis ini kena belajar lebih sikit lah. Okey? Kena tulis, kena wujudkan satu perpaduan. Okey? Kena tulis pada naratif yang baik, menganjurkan kepada kebaikan. Itu yang harus dilakukan oleh jurnalis-jurnalis yang ada di Sabah. Okey? Dan seterusnya yang saya sebut di sini adalah yang saya kira penting untuk disentuh. Saya tulis juga benda ni dalam satu jurnal suara. Boleh belilah. Suara yang ketiga sudah sekarang. Saya tulis tentang pergelutan orang-orang di atas air dengan orang-orang di atas darat. Ataupun naratif ini kalau dikembangkan, dia tentang pergelutan pantai barat dengan pantai timur Sabah. Okey? Kenapa boleh ada pergelutan begitu? Kenapa ada seakan-akan teritori? Kami orang pantai timur, kami orang pesisir. Kami di pesisir ini BBS, Bajau Bugis Suluk. Kami di pantai barat ini KDM, Kadazan Dusun Murut. Kami di sini asal, kami di sini. So saya fikir benda-benda begini pun sukar. Saya fikir orang Sabah kena belajar sesuatu yang mana
yang Pantai Timur, yang prejudis di Pantai Timur ini kena berkunjung ke Pantai Barat. Tolong, kita mau faham etnik, kita belajar etnik orang, kita belajar etnik yang lain. Kemudian di Pantai Barat tidak terlalu sentrik di Pantai Barat, pergi ke Pantai Timur. Okey, cuma benda ini nampak macam suasana pilihan raya. Dia huha-huha di Pantai Barat, kemudian dia menang di Pantai Barat. Yang Pantai Timur huha-huha Pantai Timur, dia menambat hati orang Pantai Timur, dia menang di Pantai Timur. Kemudian sebenarnya dia tidak mampu menambat hati seluruh Sabah. Okey, barangkali benda ni kalau penganalisis politik untuk PRN Sabah yang akan datang, barangkali boleh nampak dari sudut bagaimana parti-parti politik ataupun ahli politik ini cuba memasang jangkarnya, memasang kakinya. Kalau dia nampak voters yang ramai di Pantai Barat, dan permainan isu spekulasi itu haruslah bersangkut dengan Pantai Timur, sebab tidak ada yang membantah nanti di Pantai Barat. Apabila dia di Pantai Timur, spekulasi itu haruslah berbincang tentang masalah-masalah di Pantai Barat, sebab tidak ada yang bantah di Pantai Timur. So, perbincangan seperti ini sangat masalah, sangat problematik. Okey. Dan kemudian saya kira poin yang terakhir lah, sebelum saya jawab ada beberapa soalan situlah. Okey. Poin yang terakhir adalah sentimen di lapangan lah. Okey. Untuk pengetahuan, kumpulan-kumpulan anti warga asing, okey, ataupun anti pada sisi, saya nampak ada beberapa komentar bukan di sinilah, di sini baik-baik semualah, di komentar-komentar di laman-laman yang lain, bahkan parti yang diorang maksudkan sebagai padi, pelarian, undocumented status ini, bunuhlah. Bagus dibunuh, bagus dibagi mati. Saudara, saya fikir masalah kita ni sebenarnya kalau kita bincang bukan masalah prejudis, masalah mental. Okey? Kenapa pula kita kena membunuh? Apa benda yang, saudara, kita ni makan nasi sama-sama. Apa benda yang kita perlu bunuh sebenarnya? Okey? Atau kita sebenarnya tidak faham isu? Atau sebenarnya kita tidak cuba memahami? Bukan sekadar tidak mau faham, saya tidak mau memahami, memilih untuk bisu, memilih untuk tuli. Okey? Jadi saya fikir kenapa dia jadi berlarutan begini adalah sebab di lapangan sendiri bila kita turun, bila kita sebut orang-orang suluk misalnya, dia macam pilak ini pilak ini, kotor kan. Bila sebut bajau laut, ini rambut perang ini, minta duit. Kan? So kita memomokan, kita menyambut idea pemomokan itu. Kita menyambut idea xenofobia, kita menyambut idea ethnocentrism. Bangsa kita sahaja yang baik. Bangsa kita lah yang paling asli, bangsa semua orang fake. Okey? Bangsa kita lah yang paling berhak untuk mendapatkan segala-gala hak di tanah ini. So, benda-benda ini sangat masalah bagi saya lah. Okey? Saya fikir yang perlu dibuat adalah muhasabah. Ya. Saya baca ya. Haras Fakri ya, hapuskan parti. Bagus, Haras. Hapuskan segala parti yang ada di dunia. Saudara Jeffrey ya, Rin, bagi pandangan kau anak Sabah, ada perubahan kesan tak pada masalah ni jika Sabah memerintah sendiri tanpa Malaysia? Saya bukan pengkaji Sabah sebagai negara independen yang berdaulat lah. Cuma saya nampak sebagai sebenarnya saya tidak pro kepada Sabah independen. Saya bukan daripada SSKM, tapi saya bercakap di sini. Kita boleh nampak, saya nampak komunikasi yang tidak komunikasi yang bertindih-tindan daripada kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan antara jadi masalah. Kenapa masalah yang tidak selesai? KDN yang bertukar-tukar. Menteri-menteri KDN yang bertukar-tukar. Kemudian ada menteri KDN yang kedua-duanya persekutuan. Ada menteri KDN yang salah satunya persekutuan, salah satunya negeri. Kemudian kita nampak ada pandangan-pandangan yang bercanggah. Ada pandangan-pandangan yang tidak terlihat seakan-akan walaupun ada macam baru-baru ni lah KDN ketika PH, walaupun KDN ketika PN ini pun sama juga. KDN ketika PH timbalan menterinya daripada state government, kemudian menterinya yang abah PM sekarang lah. Okey, untuk KDN ketika itu. Dan kita nampak walaupun ada representatif perwakilan daripada Sabah ketika itu tidak mampu diputuskan secara langsung. Okey, seakan-akan hanya meletakkan Sabah sebagai
Okey, masalah warga asing yang terbesar di Sabah barangkali kalau dari sudut analisis. So kita bawa timbalan Menteri Sabah. Kemudian ada timbalan Menteri Sabah pun dalam yang memegang portfolio KDN tidak dapat memutuskannya secara mutlak. Akhirnya benda ini seakan-akan berlegar, bermasalahan di state, kemudian dibawa ke federal, akhirnya kita menunggu jawapan daripada federal. Sudah itu saja saya tahu jawab. Yang lain saya tidak tahu. Ya, terima kasih Kak Yati. Rin, Bajau Palau tu masuk kelompok mana? So, Bajau Laut saudara adalah orang asal. Bajau Laut adalah orang asal ataupun Palau. Palau ni ada yang sebut sebagai pelaut. Saya tidak pandai bercakap bahasa Bajau. Tapi Palau ni kalau kawan-kawan saya yang into dalam diskurs ini ada yang sebut pelaut. Ada yang sebut pahlawan laut, Palau. So Palau yang ramai di Bajau Laut, ramai di Sampurna, di atas air. Bajau Laut ni di atas air. Di atas air dan masuk ke dalam air. Itu kehandalan Bajau Laut di Sabah. Okey, di Lahad Datu pun ramai juga. Cuma bila Bajau Laut, ekonominya di atas air itu tidak dibangunkan. Okey, dia pula termasuk dalam kategori marginal. Okey, marginalized. Dia terpaksa ke darat. Bila dia ke darat, kreativiti ataupun kepandaiannya itu tidak mampu diolah. Sebab kehandalannya di laut lah. Saya berpandangan begitulah. Itu saya tahu saudara. Padi ke pati ke, semua manusia juga anak Tuhan semua ya saudara. Hamba Tuhan saudara. Saya bukan datuk saudara Khairul. AP, menarik juga tu gambaran pengait sebagai Bangla. Baru tahu, selalu bayangkan pengait ni macam Sleepy Hollow. Penulis-penulis media alternatif ni kemungkinan besar bukan terlatih dalam etika penulisan media. Barangkali dalam pandangan Rin, perlukah untuk kita memberi pendidikan khusus terhadap media-media tempatan dalam pemantapan wacana hubungan? Ya, saya setuju untuk soalan pertama saudara AP, tapi kita kena tahu media-media tempatan ini ada yang fundingnya daripada parti politik. Saya tidak sebut. Okey? Saya tidak sebutlah. Ini bukan gelanggangnya lah. Tapi barangkali kalau kita boleh, kalau kita ada kawan-kawan jurnalis untuk media-media tempatan, ada sesetengahnya funding daripada parti politik dan media itu cuba dikawal, diselia dan digunakan sebagai tools untuk mengangkat agendanya. Yang kedua, menarik di bahagian Rin katakan tentang perbezaan retorik politik pantai barat dan pantai timur. Dalam pandangan Rin, dari mana, bagaimana hal ini mulai berlaku? Pertembungan pantai barat, pantai timur ini adalah pertembungan di antara original dengan fake, asli dan palsu. Okey, so kita faham isu-isu misalnya tanah adat ia berlegar pada orang-orang asal di pantai barat. Walaupun saya tidak menafikan hal ini turut menjadi isu-isu untuk orang pantai timur. Okey, tapi dia macam pantai barat ni, bila di pantai barat politik yang dianjurkan ataupun politik yang ditawarkan di sana adalah politik yang boleh saya sebut, saya tidak tahu, saya tidak mengatakan ini sebagai penisbahan, tapi saya biasa dari sudut perbincangan dengan kawan-kawan, saya sebut sebagai politik KDM. Okey, dan saya juga sebut di Pantai Timur sebagai politik BBS, Bajau Bukit Suluk. Saya tidak mengatakan dua kaum ini dua kaum yang berseteru, tapi saya mengatakan perseteruan ini kenampakan dari sudut politiknya, dari sudut kuasa politiknya, dari sudut mengorganisasikan kaumnya untuk memahami hak-hak mereka, dari sudut kuasa ekonomi di Pantai Timur, kemudian di Pantai Barat, dan saya mengungkapnya dalam bentuk naratif fiction. Saya sebut tentang Pantai Barat orang yang di atas tanah, Pantai Timur orang yang di atas air lah, orang-orang yang berlayar. Dan saya kira perbincangan ini kalau di Sabah ini baik juga kalau kita membaca tulisan saudara Nelson Dino lah. Itu saya boleh komen. Aku cadangkan konsep yang ganjil lagi witir. Bunuhlah konsep kepatian itu sendiri, kerana bukanlah pati itu suka berpatian. Tapi keadaan atas sana, iaitu pemerintah kita sendiri, perlukan hantu supaya berpaut kesang pemerintah. Ya saudara Rin, bagaimana memperbaiki hubungan di antara penduduk Semenanjung dengan penduduk Sabah Sarawak supaya kita lebih memahami budaya masing-masing? Saya fikir ini tentang attitude lah. Okay? Saya fikir tentang attitude. Empower macam mana pun kepada rakyat Sabah pun hal yang demikian kepada rakyat Semenanjung. Saya fikir attitude lah. Okay? Tapi tidak dinafikan di Sabah. Saya mau sebut bagaimana? Semangat anti Malaya itu masih wujud lah. Okay? Anti Malaya itu masih wujud. Okay?
pememukan daripada parti politik, orang Sabah tidak diberikan hak, pulangkan hak kepada orang Sabah. Saya tidak mengatakan pememukan yang ini bersifat salah lah. Okey, saya pun berpandangan hal yang demikian. Ada hak-hak Sabah yang perlu dipulangkan, ada hak-hak ada perolehan ekonomi yang perlu diserahkan secara independen kepada Sabah. Sabah mentadbir secara mandiri. Ada hal-hal yang perlu diputuskan di peringkat state tanpa melalui federal. Saya berpandang demikianlah. Tapi bagi mewujudkan satu suasana yang harmoni, mau tidak mau kita tetap menyebutnya tentang attitude lah. Walaupun saya nampak ada beberapa usaha untuk mengangkat konsep bangsa Malaysia. Konsep bangsa Malaysia harus komprehensif. Dia harus bersentuhan dengan bangsa Borneo. Okey, bagaimana bangsa Borneo, bangsa Malaysia menjadi satu bangsa Malaysia? Barangkali dari sudut idealistiknya kita melihat bangsa Malaysia, iya bangsa Borneo. Tapi bagaimana bangsa Malaysia konsepnya itu perlu bersentuhan betul-betul dengan Borneo. Sebab kalau Borneo pada makna Sabah sendiri, dia ada beberapa trauma-trauma. Trauma-trauma kepada Malaya, okey, trauma-trauma kepada Putrajaya, trauma-trauma kepada federal. Bahkan dari sudut ekonomi barangkali, dari sudut keputusan politik. Jadi sekarang Sabah mencatat statistik COVID yang tinggi dan berpunca daripada warga asing. Warga asing sekarang besar. Apa ancaman-ancaman yang kau fikir akan terjadi? Saya fikir ancaman-ancamannya sama seperti betapa teruknya ancaman-ancaman kepada Rohingya ketika itu di Semenanjung. Bunuh kan? Ancaman bunuh, ancaman mengusir, okey? Mengusir, menggusur. Tapi saya tidak nampak benda ini berlaku di peringkat government lagi lah. Tapi saya nampak sentimen ini sudah mula berlegar. Cuma kita kena tahulah sebenarnya saya sendiri pun belum lagi dengar satu kes yang betul-betul satu orang, satu mamat pergi cari satu parti ataupun satu warga asing, dia pergi potong kepala. Dia tidak sebenarnya, dia jagoan kampung saja, dia berani di sosmed saja. Cuma ancaman itu berlegar lah. Ancaman itu berlegar. Cuma kita kena tahu, saya risau pada satu ketika nanti ancaman ini sudah tidak mampu ditahan pada kem warga asing ini ataupun kem yang kita pergi sebagai parti pelarian ini. So mereka ni golongan yang seakan-akan macam kita terima saja. Kita mau dipotong kepala, kita mau dihalau, kita mau diusir, kita mau dipulangkan ke negara asal, kita terima saja. Saudara, satu komuniti yang sedang berhadapan dengan ancaman begini, apabila dia mula organize, ini akan jadi satu masalah yang besar betul-betul. Bila dia organize untuk semata-mata mempertahankan hak, okey, saya nampak ada beberapa organisasi yang berada di Pantai Timur yang cuba empower kaumnya, empower bangsanya untuk faham hak-hak mereka, untuk bersatu padu. Ini benda bagus. Tapi kita tidak mau ada satu force, dia jadi masalah yang besar, berlaku pertempuran lah. Pertempuran dia macam pertempuran wilayah, perebutan lah. Warga asing macam Gurkha tu bro. Betul. Try masuk parlimen bro, dengar perbincangan di saya tidak pandai pakai necktie saudara Sukardi. Ya bung, terdapat pengangguran yang dikaitkan dengan ketiadaan dokumen dan pengangguran ini selalu dikaitkan dengan jenayah sosial. Pengangguran ini selalu dikaitkan dengan jenayah sosial dari kalangan warga asing. Kau rasa apa yang sebenarnya patut dibuat oleh pihak berkuasa? Saya fikir dia sebab begini, yang saya sebut awal-awal tadi, warga asing ni bukan pengundi tau. So ahli politik ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun pemerintah lah secara umumnya tidak terpanggil untuk membantu. Tidak ada kehendak politik yang sungguh-sungguh. Yang saya fikir di sini adalah sebab saya tidak percaya kepada perubahan ini daripada kerajaan lah. Dan apabila saya cakap itu, saya juga tidak terlalu optimistik. Saya berpegang kepada dinamika masyarakat. Bagaimana masyarakat ini dengan keanjalannya, dinamiknya memahami isu ini. Barangkali perbincangan yang hangat, tulisan-tulisan yang garang, ganas tentang perbincangan ini, barangkali satu hari nanti menemukan rumusnya yang baik untuk diselesaikan. Saya tidak menafikan dinamika itu. Tapi untuk fasa ini saya melihat kekuatan CSO ataupun kekuatan masyarakat sivil, kolektif, yang membangunkan komuniti daripada grassroots. Mereka ini politikal. Ada kesedaran politik yang tinggi. Bezanya tidak partisan dan partisan lah. Tidak kisahlah dia hashtag muda ke hashtag tua ke. Jadi mereka ini ada kekuatan politik dan memahami masalah warga asing ini pada sisi politikalnya, pada sisi politiknya. Jadi empowerment daripada grassroots, daripada akar umbi, oleh kolektif, oleh masyarakat sivil, organisasi masyarakat sivil, ini bagus juga. Cuma sekarang masyarakat sivil dan kolektif-kolektif yang sedang membangunkan usaha-usaha advokasi, membagi perkhidmatan
kepada masyarakat-masyarakat ini yang dipanggil sebagai warga asing, yang tidak pandai kadang berurusan, tidak pandai dengan birokrasi, tidak pandai dengan prosedur. Mereka ini sedang berhadapan dengan satu kekangan, yang mana masyarakat sivil kita faham kedudukannya berada di tengah-tengah masyarakat dengan government ataupun policy maker. Dan tidak ada support daripada government. Ini jadi satu masalah kepada masyarakat sivil. Tidak dapat support itu satu masalah. Sudah tidak dapat support, diganggu pun satu masalah yang paling besar sekali lah. Cuma dari sudut di ground, saya fikir perlu dibangunkan dari sekarang. Kesedaran-kesedaran harus dibangunkan. Sama ada dalam bentuk tulisan, rakan-rakan ahli akademik yang ada di Sabah menulis, mengungkapkannya, memvisualkannya. Kemudian ini di fasa membuktikannya. Okey, kita harus membuktikan sesuatu lah. Okey, sebab sentimen-sentimen ataupun provokasi-provokasi yang datang daripada mereka-mereka yang tidak memahami dan tidak mahu faham isu ini seharusnya disayur-sayurkan saja. Disayur-sayurkan itu maksudnya tidak terlalu diperlaga-lagakan. Yang perlu kita fikir sekarang adalah rumusnya bagaimana dan bagaimana kekuatan itu dibentuk daripada bawah, daripada bottom kepada top. Bagaimana isu ini boleh dibawa di peringkat nasional. Saya nampak isu warga asing ataupun statelessness di Sabah sudah dinasionalkan, sudah mula bahkan diantarabangsakan, diglobalkan. Tapi perlaksanaannya itu, okey, perlaksanaannya, perbincangan stateless, perbincangan pelarian parti pada kerangka hak asasi manusia sahaja pun tidak cukup juga. Tidak cukup juga. Harus bersifat teknikal. Harus yang dipertanyakan adalah apa yang harus kita buat. Okey? Ini bukan lagi fasa siapa mereka, di mana mereka duduk. Yang dipertanyakan harus apa yang perlu dibuat lah. So saya fikir itu sahaja yang boleh saya kongsikan, saudara-saudara. Terima kasih semua yang menonton. Tiada soalan sudah barangkali. Benz ada? Benz? Kalau tiada apa-apa soalan, saya fikir saya mahu mengundurkan diri. Ya. Barangkali kalau ada soalan boleh di komen sahajalah. Kalau saya dapat jawab, saya jawablah. Kalau tidak, saya bagi tahu tidak pandailah. Ya, barangkali itu saja kalau tiada soalan. Saudara-saudara semua yang menonton, terima kasih kepada Kuliah Buku Kubu, kawan saya Ben Salih, Kia, kawan-kawan yang lain yang membangunkan wacana, tidak penat-penat kan, tidak henti-henti. Saya mendukungnya dengan sungguh-sungguh daripada Borneo, daripada Sabah. Dan terima kasih kerana bagi ruang kepada Borneo untuk mengungkapkan kegusaran dan kegelisahannya kepada saudara-saudara di sana. Saya fikir perbincangan ini perlu diteruskan. Perdebatan harus banyak dan sila hadirkan banyak lagi sanggahan, sila hadirkan banyak lagi sangkalan. Sebab kita perlu menghasilkan satu rumus yang baru, kita perlu menghasilkan satu tesis yang baru. Okey? Jadi barangkali itu saja. Terima kasih semua penganjur-penganjur. Terima kasih saudara-saudara yang salah silap semua. Kalau ada apa-apa yang boleh ditanya, barangkali kalau saya pandai jawab, saya akan jawab di komen lah. Okey, itu saja. Terima kasih semua.